Kita tak habis buat lagi. Okay, kita akan habiskan pada hari ini. Kita akan habiskan topik daya pada hari ini. Kemudian sediakan buku teks dan alat tulis. Okey. Pada minggu lepas, sebentar saya kongsi skrin. Okey, pada minggu lepas awak telah pun belajar mengenai okey, ini adalah topik kita yang akan kita habiskan pada hari ini, topik 6, daya, di bawah subtopik daya geseran. Pada minggu lepas awak telah pun belajar mengenai apakah faktor yang mengakibatkan daya geseran. Apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okay, jadi pada hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan menambah atau mengurangkan geseran. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar apakah kesan-kesan daya geseran, di mana daya geseran ni ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Okey, dan awak telah pun menjawab soalan mengenai kesan-kesan daya geseran, kebaikan dan keburukan daya geseran. Okey, muka surat 6 tu saya suruh awak buat pada hari Isnin. Okey, buka modul awak muka surat 6. Mari kita semak sama-sama. Dah buat ke belum muka surat 6? Dah. Okey, baik. Mari kita semak sama-sama. Okey, kesan daya geseran, rujuk buku teks muka surat 104 hingga 106. Okey, kalau jawapannya semua ada dalam buku teks, di antara muka surat 104 hingga 106. Daya geseran mempunyai kebaikan dan keburukannya. Okey, kebaikan dulu. Kebaikan daya geseran. Okey, daya geseran apa haba? Menghasilkan. Okey, terima kasih. Menghasilkan haba. Nombor 2. Memperlahankan. Okey, selamat datang Syawal. Okey, Syawal, sekarang ni kita sedang bincangkan modul muka surat 6. Okey, nombor 2. Apa objek bergerak dan akhirnya berhenti? Memperlahankan. Betul, memperlahankan. Okay, memperlahankan objek bergerak dan akhirnya berhenti. Okay, nombor 3. Apa objek? Memegang. Okay, memegang objek, betul. Dan yang keempat, membolehkan objek kekal? Pegun. Okay, terima kasih Nick. Pegun. Pegun maksudnya apa? Kita kata minggu lepas. Apa maksud pegun? Apa maksud pegun? Tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Objek yang tak bergerak tu kita panggil dia objek pegun. Kalau tengok buku kat atas meja awak tu, bergerak tak? Kalau tak bergerak, kita panggil dia objek pegun. Samalah maksud dia. Pegun maksudnya tidak bergerak. Untuk ID Maizurah, nama awak siapa ya? Saya Eli. Eli juga? Tadi awak pakai ID lain kan? Tak ada lain. Okey, baik. Okey, mari kita teruskan. Okey, keburukan daya geseran. Tadi kebaikan, sekarang ni keburukan pula. Okey, nombor 1, menghasilkan apa yang tidak diingini? Bunyi. Nombor 2, apa pergerakan objek? Menyukarkan. Okey. Menyukarkan pergerakan objek. Contohnya awak nak tolak troli dekat atas rumput. Susah. Kalau tolak troli, okey, kalau awak tolak troli dekat atas rumput, dia akan jadi makin lama makin susah. Kalau awak tolak troli di atas jalan simen, senang je awak tolak troli. Tapi tiba-tiba kena lalu atas rumput, awak tolak troli susah. Itulah keburukan daya geseran. Okey. Nombor 3.
mengakibatkan apa kasut dan tayar menjadi? Permukaan. Okey, permukaan kasut dan tayar menjadi Haus. haus. Haus ni maksudnya bukannya tayar dengan kasut tu dahaga dia haus ni bermaksud corak bunga dekat tayar dengan kasut tu dia jadi rata je, dia tak ada bunga dah. So bila kita jalan kita boleh tergelincir. Itu kita belajar minggu lepas kan. Okey, baik, seterusnya. Nombor 2, jawab soalan di bawah. Penyataan di bawah menunjukkan dua situasi yang dialami oleh Amin. Okay, Amin mendapati dia dapat berlari di atas permukaan bertar lebih laju berbanding di atas permukaan simen. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, selepas berlari Amin mendapati bunga pada tapak kasutnya sudah haus dan berasa panas apabila disentuh. Okey, A, berdasarkan situasi di atas, nyatakan kebaikan daya geseran. Apa kebaikan dia? Tengok. Kebaikan daya geseran membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir. Okey, berjalan tanpa tergelincir, tapi cuba awak tengok. Ni, lebih laju berbanding permukaan simen. Dalam situasi ni. Okay, kalau ada geseran, kita boleh lari dengan lebih laju. Dapat berlari dengan lebih laju. Okay, bila kita lari dekat atas jalan tar, lagi laju daripada kita lari dekat atas jalan simen. Sebab bila kita lari dekat jalan simen, daya geseran dia rendah. Manakala dekat atas jalan tar, daya geseran dia tinggi. Dia lagi grip. Bila lagi grip, lagi laju kita lari. B, berdasarkan situasi di atas, nyatakan keburukan pula. Keburukan dia tengok dekat situasi 2. Apa keburukan dia? Tapak kasut menjadi haus. Kasut menjadi haus. Betul. Okay, kalau kita selalu main kejar-kejar dekat jalan tar tu, yang dekat tempat parking kereta cikgu kat sekolah tu kan, kalau awak selalu main lari-lari dekat jalan tar, dekat tempat parking kereta cikgu dekat sekolah, kasut awak akan lama-kelamaan cepat rosak. Sebab apa? Sebab ada daya geseran. Tapak kasut dia menjadi haus. Okay, siapa yang terlepas tadi, ini jawapan dia. Okay, kalau awak pakai handphone, awak boleh, kalau tak nampak kan, kalau awak pakai handphone, awak tak nampak, awak boleh ni pinch kan awak punya dekat skrin tu untuk besarkan. Tapi yang pakai laptop nampak kot kan. Okay, C pula, berdasarkan situasi 1, nyatakan hubungan yang dapat ditulis. Hubungan, cara nak jawab hubungan mestilah semakin apa? Okey, semakin tinggi daya geseran, semakin laju kita lari. Okey, selesai. Okey, selesai muka surat 6. Okey, dah siap tu, tandakan right. Kalau betul, tanda right. Pakai pen merah. Siapa ada pen merah, pakai pen merah. Ada pen merah, pakai pen biru boleh. Pen hijau boleh. Pen hitam boleh. Kalau tak ada pen, pakai pensel pun boleh. Okey, modul nanti, naik sekolah nanti saya nak kutip Pastikan modul awak dah siap, naik sekolah nanti saya nak kutip. Okey, ini adalah apa yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu subtopik kesan-kesan daya geseran. Okay, daya geseran ada kebaikan, ada keburukan dia. Apa kebaikan dia? Ini kebaikan dia. Apa keburukan dia? Ini keburukan dia. Jadi pada hari ini kita nak sambung subtopik yang baru, di mana subtopik yang terakhir bagi topik daya, iaitu iaitu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan menambah atau mengurangkan geseran. Okey? Awak tahu kita dah belajar minggu lepas. Geseran ni ada kebaikan, ada keburukan. Jadi macam mana kita nak mengatasi keburukan itu supaya geseran itu dapat menjadi kebaikan buat kita. Hari ni kita nak belajar macam mana. Okey, rujuk buku teks awak muka surat 107. Okey, buka buku teks awak muka surat 107. Okey. Sedia?
Ada yang baru masuk ke? Dah jumpa cikgu. Ya, Syafiq? Dah jumpa dah. Okey. Baik. Hari ni baru ada 12 orang lah semalam. Minggu lepas ada 13. Sorry, ada 14. Minggu ni ada 12. Makin lama makin kurang. Okey, baik. Mari kita tengok muka surat. Apa tadi? Muka surat 107 tadi. Okey, menambahkan dan mengurangkan daya geseran. Terdapat beberapa keadaan yang memerlukan lebih daya geseran untuk membantu kita menjalankan sesuatu kerja. Okay, itu dia punya kebaikan lah, kebaikan daya geseran. Dengan menambah daya geseran, sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cekap dan mudah. Okay, dengan menambah daya geseran, sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cekap dan mudah. Okay? Ada beberapa situasi di mana kalau kita meningkatkan daya geseran, kita boleh buat kerja dengan lagi senang. Okay, contohnya seperti ni. Ada 2 orang murid lelaki dan murid perempuan. Okey, ada murid lelaki dan murid perempuan. Okey, mari kita lihat apa yang murid lelaki tu cakap. Susahnya nak buka penutup balang ni, terlalu ketat. Tapak tangan kamu mungkin licin. Nah, gunakan tualai ini. Murid lelaki ni kata, contoh ini balang Okey, ini ada satu balang. Okey, murid lelaki tu dia nak buka penutup balang ni terlalu ketat. Ketat lah. Jadi murid perempuan tu bagi idea. Dia kata tapak kamu ni minit. Okay, sorry. Okay. Okay, tadi balang tadi kan. Okay, murid lelaki tu dia nak cuba buka balang tu tapi tak boleh sebab tangan dia licin. Jadi murid perempuan tu bagi idea menggunakan kain. Jadi murid lelaki tu dia ambil kain satu okay, kain, dia buka menggunakan kain dan dapat buka dengan mudah. Okay, macam mana boleh jadi perkara tu? Okay, betul kata kamu, saya dapat membuka penutup balang ini dengan mudah menggunakan tuala kering. Tentulah ini kerana penggunaan tuala kering menambahkan daya geseran pada permukaan penutup balang berbanding dengan hanya menggunakan tapak tangan kamu yang licin. Okay, jadi dengan menambahkan daya geseran, kita dapat membuka balang dengan mudah. Okay, kalau pakai tangan saja, daya geseran tu terlalu rendah, terlalu kecil untuk kita buka, licin. Jadi kita pakai towel ataupun kita pakai kain. Bila kita buka sesuatu penutup menggunakan kain, daya geseran tu semakin bertambah dan akhirnya boleh buka balang tu dengan mudah. Itu yang pertama lah, kita tambahkan daya geseran. Okay, tengok yang ni pula, muka surat seterusnya. Okay, bagaimanakah kita dapat menambahkan daya geseran dalam aktiviti seharian? Okay, tadi contoh yang pertama tadi kita gunakan kain untuk membuka balang. Okay, kalau dekat toilet kan, dekat toilet kan selalu dekat tandas selalunya lantai tu licin sebab ada air. Jadi untuk mengurangkan
ataupun menambahkan daya geseran dekat lantai yang licin, kita menggunakan pelapik anti gelincir. Pelapik anti gelincir dapat menambahkan daya geseran pada permukaan lantai yang basah. Lepas tu ada toilet-toilet ataupun ada tandas-tandas, selalunya dekat R&R ada. Atau dekat lantai dia macam ni. Ada pelapik anti gelincir. Nampak yang warna merah ni. Bila awak jalan pakai kaki ayam, bila awak keluar kan, awak tengok dekat tapak kaki awak, ada bulat-bulat dekat kaki awak kan. Itulah kita panggil pelapik anti gelincir untuk meningkatkan daya geseran supaya awak tidak tergelincir dekat dalam tandas. Okey, tengok contoh yang ketiga pula. Tadi yang contoh yang pertama tadi kain, menggunakan kain. Contoh yang kedua menggunakan pelapik anti gelincir. Contoh yang ketiga, tapak kasut yang bercorak dan kasar dapat mengelakkan kita daripada tergelincir semasa berjalan atau berlari. Tapak kasut yang awak beli kan, mula-mula beli kasut tu, awak tengok tapak dia banyak-banyak corak, macam-macam corak dia. Untuk apa? Untuk mengelakkan kita daripada tergelincir semasa berjalan atau berlari. Bukan saja-saja dia nampak corak, memang ada fungsi dia. Sama juga macam tayar pun, ada fungsi dia, bukannya saja-saja dia buat corak tu. Okey, pelapik tertikus. Mouse. Kan mouse ni. Okey, mouse. Pelapik tertikus dapat menambahkan daya geseran pada tertikus dan membolehkan pergerakan tertikus mudah dikawal. Okey, kalau siapa yang ada laptop tu kan, kalau awak menggunakan mouse, kalau tak ada pelapik tertikus ni, kalau tak ada mousepad ni, awak guna dekat meja biasa je kan, dia susah kita nak kawal mouse tu. Jadi kita memerlukan mousepad supaya kita mudah untuk menggunakan mouse tersebut lah. Kalau tak ada sangat, macam saya gunakan kertas A4 biasa kan, kertas kosong biasa je untuk kita menambahkan dia punya geseran dia tu. Okey, contoh yang kelima, corak pada permukaan sarung tangan. Siapa yang ayah dia ada sarung tangan motor tu, boleh tengok dekat sarung tangan tu, dia ada corak pada permukaan sarung tangan tu untuk menambahkan daya geseran dan memudahkan objek dicengkam. Okey, bukan saja-saja je orang yang bawa motor tu pakai. Ada fungsi dia. Okey. Dan contoh yang terakhir, tengok ni. Ahli sukan angkat berat menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat. Okey, kalau awak pernah tengok TV, pertandingan angkat berat, sebelum dia angkat berat tu dia akan macam telangkupkan tangan dia dekat dalam mangkuk tu. Okey, lepas tu awak nampak putih-putih kat tangan dia. Lepas tu dia akan tepuk-tepuk lah apalah dia buat kat tangan dia tu kan. Itu bukan bedak tau. Itu adalah serbuk kapur magnesium karbonat. Tujuan dia apa? Bila dia angkat besi tu, dia akan jadi lebih grip. Dia akan jadi lebih grip supaya dia tidak tergelincir lah. Kalau terlucut dan jatuh, kalah lah dia. Jadi itulah fungsi dia. Itu bukan bedak, bukan saja-saja dia buat tu. Okey. Itu contoh yang kelima. Okey, itu situasi di mana kita meningkatkan daya geseran. Kalau ni kita nak mengurangkan pula. Bukan semua situasi kita boleh meningkatkan daya geseran. Ada situasi kita kena kurangkan daya geseran. Contohnya, ayah tengoklah tingkap ni dah berbunyi dah semakin susah nak dibuka. Tingkap tu dah berkarat agaknya. Macam dekat tingkap kelas awak. Okey, ada beberapa tingkap tu bila kita dah tolak sampai habis pun tak boleh juga. Dia sangkut. Sebab apa? Sebab dia dah berkarat. Okey, macam mana nak mengatasinya? Kita nak kurangkan daya geseran pada tingkap tu. Kita meletakkan minyak grease. Okey, kita meletakkan minyak grease. Minyak kan licin kan. So jadi antara permukaan tu jadi licin, senanglah kita nak tutup balik. Kalau minyak grease ni kita letak dekat tempat yang berkarat. Okey, lihat. Okey, lepas dah letak minyak grease, lihat tingkap ni dah tak berbunyi dan mudah untuk dibuka. Okey, jadi penggunaan pelincir seperti grease atau minyak boleh mengurangkan daya geseran pada bahagian tingkap yang bergeser. Terima kasih, ayah. Okey. Tahukah kamu cara yang lain yang boleh mengurangkan daya geseran dalam aktiviti harian? Ni contoh yang kedua untuk kita kurangkan daya geseran. Okey. Daripada awak tolak kotak berat macam tu, awak boleh menggunakan roda. Contohnya awak letak di atas troli ke kan. Troli tu ada roda. Bila kita tolak senang je. Lain, kita menggunakan minyak pelincir. Ini minyak pelincir ni kita digunakan dalam kenderaan bermotor
supaya mengurangkan daya geseran dekat bahagian enjin itu. Itu contoh yang seterusnya. Ni siapa yang pernah main carrom dia tahu. Mengguna tepung asid borik dapat memudahkan pergerakan buah carrom. Okey, tapi selalu kita tak guna ni lah tepung asid borik ni, kita guna bedak biasa je. Kita guna bedak je kan. Lepas tu bila kita jentik buah carrom tu, dia pergi laju. Sebab kat mana nak cari tepung asid borik? Kita guna bedak je. Settle. Dan ada juga permukaan laci yang disapu dengan lilin supaya mudah dibuka dan ditutup. Lilin kan licin kan. Kalau laci awak tu terlalu berat, terlalu ketat sangat ataupun susah nak dibuka, awak letakkan lilin. Senang je nak buka tutup. Okay, tengok penyelesaian masalah. Okay, tengok penyelesaian masalah. Situasi A, pisau ni dah tumpul. Patutlah mak susah nak potong ayam ni. Okay, situasi B pula. Aduh sakitnya. Satu pisau tumpul, satu dia tergelincir sebab lantai licin. Okay, apakah kesan daya geseran yang dapat kamu kenal pasti dalam kedua-dua situasi ini? Bagaimanakah kamu dapat membantu sekiranya kamu berada dalam situasi di atas? Apakah daya geseran perlu ditambah atau dikurangkan? Kenapa? Okay, jadi untuk yang licin ni kita perlulah menambahkan daya geseran. Okay, siapa masih ingat kalau kita nak tambahkan daya geseran dekat yang licin tu kita nak pakai apa tadi? Apa nama alat tu? Dekat atas ada, dekat muka surat tadi ada. Warna merah je. Pelapis anti gelincir. Pelapis anti gelincir tu. Itu sesuai untuk kita gunakan dekat tempat yang basah-basah macam tu kan. Itu untuk meningkatkan daya geseran supaya tidak tergelincir. Okay. Kalau situasi B ni kita nak meningkatkan daya geseran. Manakala situasi A ni pula kita nak mengurangkan daya geseran. Pisau dah tumpul, maksudnya bila pisau tu tumpul, dia terlalu banyak daya geseran. Jadi kita kena asahkannya balik supaya kita boleh mengurangkan daya geseran pada pisau tu dan seterusnya menyebabkan pisau tu semakin tajam. Okey, kalau nak tengok dengan lebih lanjut dekat buku surat 111 ni, 111, boleh tengok macam mana nak menambahkan daya geseran, macam mana nak mengurangkan daya geseran. Ada banyak. Untuk menambahkan daya geseran ada 1, 2, 3, 4, ada 4 cara untuk menambahkan daya geseran. Manakala untuk mengurangkan daya geseran ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara untuk mengurangkan daya geseran. Okey, mari kita tengok menambahkan daya geseran dulu. Okey, mari kita tengok cara untuk menambahkan daya geseran. Okey, yang pertama kita menggunakan tapak dan permukaan yang bercorak. Ini macam kasut lah, kasut awak, tayar kereta, dia mempunyai permukaan yang bercorak. Okay, yang kedua, kita menggunakan tapak dan permukaan yang kasar. Ini contohnya seperti pelapis anti gelincir tadi. Ini menggunakan pelapis anti gelincir ke tempat yang basah. Menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat ni, yang orang angkat berat tadi tu. Orang angkat berat. Okay, dan mengurangkan daya geseran. Okay, mengurangkan daya geseran. Okay, kita menggunakan minyak pelincir, menggunakan minyak grease. Ini semua benda yang licin lah ni. Penggunaan penggolek dan alas berbola, macam troli kan, ada roda kan. Penggunaan lilin, policin dan penggunaan tepung asid borik. Kalau tak ada tepung asid borik, kita pakai bedak pun boleh. Sebab dia licin. Okay, jadi mengurangkan daya geseran. Okay, itulah dia cara-cara untuk kita menambahkan dan cara-cara untuk kita mengurangkan daya geseran. Dan seterusnya, kita dapat menyelesaikan masalah. Kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan menambah atau mengurangkan daya geseran. Ada situasi kita kena tambahkan daya geseran. Ada situasi kita kena kurangkan daya geseran. Mengikut pada situasi yang tertentu lah. Macam mana nak tambahkan daya geseran, macam mana nak kurangkan daya geseran. Dekat muka surat 107, dekat 111 tadi. Muka surat 111. Ini cara untuk menambahkan daya geseran. Ini untuk mengurangkan daya geseran. Okay, settle topik daya geseran. Settle topik daya geseran, settle topik daya. So minggu depan kita akan masuk topik kelajuan. Topik kelajuan ni dia macam matematik sikit. Kita kena kira-kira, susah sikit lah. Okay, itu minggu depan. Okay, jadi pada hari ni sebelum kita tamatkan Google Meet kita, mari kita jawab soalan di modul muka surat 7, muka surat yang terakhir. Ini dah buat belum? Saya suruh awak buat semalam kan? Hari Rabu tu. Okay, bagus. Mari kita simak sama-sama.
Okey. Menambahkan dan mengurangkan daya geseran. Nombor 1, cara menambah daya geseran. A. Menggunakan apa pada permukaan lantai yang basah? Pelapik. Pelapik Anti anti gelincir. Pelapik. Pelapik. Anti gelincir. Anti. Anti gelincir. Sekejap. ID Fiza ni nama awak siapa ya? Daniel Haikal. Daniel Haikal. Lambat awak masuk hari ni Daniel. Selalu awak orang pertama. Okey, hari ni kita ada 13 orang. Kita ada 13 orang. Minggu lepas kita ada 14. Kurang seorang. Airul tak ada. Okey, pastikan minggu depan lagi ramai Okey, seterusnya. B. Menggunakan apa untuk mengangkat pemberat besi dalam sukan angkat berat? Kita gunakan apa? Serbuk kaki. Serbuk? Serbuk apa? Kapur. Kapur. Serbuk kapur apa? Magnesium. Magnesium karbonat. Magnesium karbonat. Menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat untuk mengangkat pemberat besi dalam sukan angkat berat. Okey, C pula. Menggunakan tapak kasut. Yang bercorak. Bercorak dan kasar. Itu untuk menambahkan daya geseran. Itu untuk tambah tau. Okey, kalau nak kurangkan pula. Nombor 2. Cara mengurangkan daya geseran. Okey, A. Menggunakan apa pada bahagian pemeriksaan? Okey, minyak grease. Bila pakai minyak grease, dia akan jadi makin licin. Okey, B. Menggunakan apa dan apa untuk menggerakkan objek? Menggunakan penggolek dan Penggolek dan roda. Penggolek dan roda. Penggolek dan roda. Roda. Contoh alatan apa yang penggolek dan roda ni? Yang kata tadi. Skateboard. Skateboard lagi. Ke dalam mall. Yang kilang boleh jalankan barang. Troli. Okey, dalam mall tu kan. Kita troli. Itu menggunakan roda lah tu. Okey, C pula. Menggunakan apa bagi memudahkan gerakan buah kiram? Tepung. bedak. Asid. Tepung asid. Tepung. Asid. Asid apa? Bagi memudahkan gerakan buah kiram. Okey, tepung asid ataupun bedak lah. Bagi memudahkan pergerakan buah kiram. Okey, nombor 3. Gariskan jawapan. Semakin kasar suatu permukaan, semakin kecil atau besar geseran hasil. Kecil. Kecil. Semakin kasar. Semakin kecil. Ya ke? Besar. Semakin kasar tu maksudnya macam rumput lah. Kalau rumput dengan simen dia licin, rumput dia kasar. Jadi mana lagi susah nak tolak troli? Nak tolak troli dekat rumput lagi susah. Jadi semakin kasar satu permukaan, semakin besarlah geseran yang terhasil. Semakin besar geseran yang terhasil. Okay. Dia punya lawan dia, semakin licin satu permukaan, semakin kecil geseran terhasil. Baik. Nombor 4. Jawab soalan di bawah. 4B. Darjah 51 menunjukkan dua situasi. Situasi T ni ada seorang murid dia sedang menarik kotak dengan susah. Manakala dekat situasi U ni pula ada seorang murid yang dia tergelincir dekat dalam toilet. Berdasarkan setiap situasi, nyatakan sama ada geseran perlu ditambah atau dikurangkan. Situasi T ni, nak tambah geseran lagi ke ataupun nak kurangkan? Ditambah. Tambah. Situasi T tu, bila kita tarik tu, Ditambah. tambahkan lagi daya geseran. Macam tu. Daya geseran ni membuatkan kotak ni susah nak ditarik. Jadi kita kenalah kurangkan dia. Cara nak kurangkan dia, pakailah roda ke dan sebagainya. Manakala situasi
situasi U lah. Ni situasi U, dia licin. Bila licin, kita kena meningkatkan daya geseran. Menggunakan apa? Menggunakan pelapis anti gelincir. Jadi bila kita pakai pelapis anti gelincir, kita boleh menambahkan atau meningkatkan daya geseran. Jadi senang kita jalan. Tambah. Okey, nombor 2. Apakah yang kamu perlu lakukan bagi mengelakkan kejadian yang ditunjukkan di situasi U daripada berlaku? Nak guna apa ni? Apa yang kamu perlu lakukan? Apa yang perlu kamu lakukan? Nak letak apa? Dah. Letakkan penggolek di bawah perahu. Ni dekat situasi U. Ni nombor 2. Dekat situasi U ni. Gunakan pelapis anti gelincir. Pelapis anti Gelincir. gelincir. Ada nomor masuk ni. Okey. Ni pula, Darjah 5.2 menunjukkan 2 orang nelayan menolak sebuah perahu ke pantai. Okey, ada 2 orang nelayan, dia menolak perahu daripada laut pergi ke pantai. Antara cara berikut yang manakah dapat memudahkan kerja yang dilakukan? Tandakan betul pada kotak di bawah. Basahkan permukaan perahu, luar perahu dengan air laut ataupun meletakkan penggolek di bawah perahu. Mana yang lagi sesuai? Ya, meletakkan penggolek di bawah perahu. Kalau kita nak basahkan, buat apa? Memang dah basah kan daripada laut kan? Dia tidak akan merubah apa-apa. Jadi kita meletakkan penggolek. Bila kita letak penggolek dekat pantai ni, bila perahu tu lalu atas penggolek, senanglah kita nak tolak dia ke atas. Kalau sebab perahu ni kita tak boleh biarkan dekat laut. Kalau contohnya pada hari ni awak pun parking dekat dalam laut kan, dekat ujung-ujung laut ni. Lepas tu esok pagi awak tengok perahu awak dah hilang. So apa, pada waktu malam air naik. Bila air naik, dia akan menghanyutkan perahu awak ni pergi ke tengah laut nanti. Okey, bila malam air naik, bila pagi air surut. Sebab itulah kita tak boleh biarkan dalam ni. Sebab itulah orang perahu nelayan selalunya dia akan menaikkan perahu mereka ke atas tanah, ke atas pantai menggunakan penggolek. Itu cara untuk mengurangkan daya geseran. Okey, selesai topik daya geseran. Siapa yang ada soalan boleh tanya dengan saya. Okey, siapa ada soalan topik daya geseran? Ada soalan? Tak ada. Okey, minggu depan kita akan mulakan topik yang baru, iaitu topik kelajuan. Topik kelajuan agak susah sikit sebab ada kira-kira, sebab ada matematik. Nanti saya akan beri latihan melalui WhatsApp saja. Okey, awak tak perlu print. Kalau siapa ada printer boleh print, kalau siapa tak ada printer awak salin je, tak payah lukis. Okey, minggu depan saya akan bagi. Okey, Go. Right. Okey, pada hari ini kita ada 13 orang je. Minggu lepas kita ada 14 orang. Makin lama makin berkurang. Okey, minggu depan satu lagi nanti tinggal seorang je sekarang. Okey, pastikan nanti dalam grup WhatsApp awak awak dengan kawan-kawan awak je tu, ingatkan mereka supaya masuk dalam kelas saya. Okey, Go. Okey, tak ada soalan? Siapa ada soalan?